Yang dikasihi lagi dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Khairul Amilin, Tuan Imam dan Ayahanda Tuan Imam Mukim Padang Tengah, sidang jemaah yang dikasihi lagi yang dimuliakan. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingganya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam majlis ilmu setelah mana kita solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah, sebelum kita tunggu masuknya waktu maghrib, sama-sama kita niat iktikaf masjid, walaupun tidak masjid jemaat, masjid iktikaf saya masjid iktikaf, niat jangan lupa untuk mendapatkan pahala, innamal a'malu binniyat. Kemudian kita berada dalam majlis ilmu dengan niat untuk belajar, kan, supaya Allah SWT memberikan kefahaman dalam mendalami agama, insyaAllah. Jadi Ustaz Khairulnya minta kepada hambanya untuk mengisi solat kuliah maghrib sekejap ya, kuliah maghrib antara maghrib dengan isyak. Jadi dia tanya Ustaz Yu nya gapo hak kosong mata pelajaran subjek. Jadi dia kata hadis tak ada. Jadi kita bersetuju untuk baca hadis, sebab katanya tafsir ada dah kan, tafsir ada, tauhid ada dah saya, tauhid ada kan, fiqh Ustaz Mai kita Jus Mai kepada penawar bagi hati. Jadi Ustaz Yu minta supaya kalau boleh selit dengan hadis. Jadi yang bawa Ustaz Yu nya naskah ni mungkin saya tak dia potong step ke, tak 40 step, mungkin minggu depan lah, minggu depan ataupun bila saya minta itulah supaya kita ni berkitab lah Masjid Al-Barakah ni, supaya keberkatan dalam ilmu tu dia ada 5 rukun. Ustaz, kemudian pendengar, pelajar lah yang mengajar, yang belajar ataupun kita panggil talib, murid, muallim ataupun ustaz, guru. Kemudian dia ada kitab, SOP yang ketiga tu kitab. Kemudian al-jahdu, kena bersungguh belajar ni. Kemudian yang kelima tuluz zaman, masa yang panjang kan? Masa yang panjang. Sebab itu ada kata-kata hikmat, utlubul ilm minal mahdi ilal lahd kan? Itu start daripada buayan. Pada tak kerti lagi menurut kata permulaan belajar tu kalau boleh pahal lah, ataupun boleh kita ajar anak-anak kita seusia yang paling muda lah, budak-budak ataupun kanak-kanak, baby tu kan. Baby tak boleh lagi lah. Maknanya apabila dia mengerti apa kita ajar tu, bermulalah pengajaran itu sampai akhir lah kan? Sampai sudah. Jadi itu 5 rukun kan? 5 rukun dalam kita belajar. Usahalah biar kita walaupun apa dia panggil bersalah kata antara maghrib dengan isyak tu sementara, tapi tak apalah, ambil berkat. Nak dalam Masjidul Barakah, Masjid Barakah saja kan. Mana berkat dalam ilmu tu dia kena menepati SOP dia, kena menepati ruku-ruku, syarat-syarat dia tu. Kena ada yang mengajar. Kalau mengajar saja tak ada yang mendengar, tak jadi juga kan. Tapi kalau nak mendengar tu tuan mari, lepas tu guru tak mari, was saja juga. Lepas tu rukun yang ketiga dia kena ada kitab. Biarlah ustaz baca sebentar, lepas tu boleh berapa minit, berapa puluh minit tu tak apalah, yang penting kita sistem berkitab. Tak sesuai ustaz, jangan kata tak sesuai, dia punya apa nama ni, dia tradisinya begitu. Tradisi belajar tu tak boleh mendengar saja lagi hanyut. Jadi biar ada kitab, biarlah kitab tu kalau boleh lah biar menjadi milik kita, yang mana kita boleh kurang, kita boleh catat. Kalau milik masjid yang diwakafkan, lepas belajar tu atas balik ataupun pergi ke masjid, lepas tu kita goyah balik apa nama ni, balik tubuh begitu, tak ada benda lah kan? Okay. Artinya biar Ustaz Yu cuba photostat ni, dia cuba kita tu apa nak boleh bagi sumbangnya kan, daripada masjid boleh percuma, tapi al-jahdu tadi lah, antara kesungguhan kita ialah kita memiliki kitab babi pitih. Orang dulu belajar untuk kenali betul kan, artinya habis pitih macam kata, maknanya pergi jauh, maknanya pun musafir. Jadi tu tunjuk komitmen, jahdu tu komitmen lah, dia panggil kesungguhan kita tu.
InsyaAllah boleh barakah walaupun sikit antara maghrib dengan isyak kan. Apa yang disampaikan oleh guru itu ada berkatnya. Berkat tu sikit tetapi dia boleh manfaat besar. Umpama pitih lah, pitih berkat tu dia tengok pada jumlah yang besar kan? Bukan kata jumlah yang besar tapi walaupun sikit kan, tapi berkat pada tu. Artinya boleh sara diri kita, boleh sara keluarga, isteri, anak-anak, walaupun 500 boleh kan, tapi barakah. Sebab berkat tu tabarakallah, artinya milik Allah, dia punya sumber keberkatan tadi kan. Jadi dalam belajar ni berkat ini tak mestinya banyak, tak mestinya 450 je ke apa sekali, tapi berkat kita nak cari antara keikhlasan, kesungguhan, komitmen kita kan, kesungguhan dalam belajar kan, antaranya menjaga adab-adab belajar kan, artinya hormat kepada guru, bukan boleh dengar duk main handphone, duk telenggok, duk menyandar, pejam mata tu tutuplah telinga, dia memang sipirnya begitu. Apabila kita tutup mata, artinya telinga kita walaupun terbuka, jadi kita pun jadi hanyut gitu. Buk telinga duk situ ke, terbuka ke apa. Tapi mata kita apabila kita pejam, automatik dia telinga kita tu tutup secara maknawi lah. Artinya tak masuk ke apa satu lah. Jadi sia-sia rugi. Jadi komitmen antara kesungguhan ialah keberkatan dalam belajar ini ialah menjaga ada ilmu. Jangan duk olah kaki alah kok kiblat kau ataupun alah kok ni kau akak lutut kau gapo sekali bila-bila nyanda. Itu ialah hormat dia panggil. Artinya boleh lah, tak takut boleh dosa kan. Artinya berkat tu tak boleh lah kan. Pahala takut tak boleh pula. Mari pula apa nama ni dosa kemurkaan Tuhan sebab kita hilang hormat. Bukan hilang hormat kepada guru sahaja, itu majlis ilmu yang cukup mulia di sisi Allah SWT, dihadiri oleh malaikat. Tiba-tiba kita buat supaya duduk tenggok lah kopi ataupun duduk atas wakah dengan hilang menjaga adab-adab dalam majlis ilmu. Jadi perkara ini yang perlu kita keutamaan dalam kita belajar, iaitu apa nama ni, jaga adab-adab ilmu, hormat kepada guru. Bukan kata nak suruh cium cium tangan, gisalah peluk cium untuk guru, tak perlu. Artinya mencari redha guru, artinya jangan menghilangkan rasa kemarahan guru ataupun dia panggil terasa hilang hormat kepada guru apa sekali. Walaupun guru tu muda kan? Haji Semir kita tu muda benar, muda pada hamba kan, sementara dia muda apa, kita pun pakai ikut suka kelakuan kita nak dapat. Tunjukkan hormat, artinya tawaduk, tunduk, patut baca kitab dengan baik-baik, apa jangan duk buang, tak buang lah, jangan main handphone lah, penyakit moden lah ni kan. Sebab masa kita tu sekejap kan, masa itu kita sekejap Jadi insya-Allah mungkin bidah nafkah kau saya kitab ni tapi ada kena wiai kami baru ni jabat sebab kerja sekali dengan Ustaz Khairul tu, dia jabat mufti tu. Dia minta hamba Jimmy mari dah, dia minta Ustaz Wei sendiri mari. Jadi kita cuba hadir kan, cuba kongsi-kongsi, bukan nak mengajar ni, kita kongsi-kongsi kan, supaya memanfaatkan ruang kehidupan ni, sementara Allah SWT bagi nyawa ni, bagi kehidupan supaya kita manfaat. Jadi kita pilih kitabnya daripada banyak-banyak kitab hadisnya, ialah satu kitab Targhib wa Tarhib. Ini photostat dah ni. Dia panggil ringkasan sebab kalau ikut Targhib wa Tarhib tu kitab dia besar lah, berjilid-jilid lah kan. Apabila awak disyarah sekali sudah ringkas, kita ambil ringkasan hadis-hadis Targhib dan Tarhib. Targhib maknanya anjuran, Tarhib ancaman. Jadi hukum agama kita ni tuan-tuan yang dimuliakan, dia ada dua lah, if'al wala taf'al kan. Mana-mana ahkamu syara'iyah kita, perundangan kita, halal haram tu, itu dibina atas boleh tak boleh kan. Suruh if'al, buat kamu dia panggil targhib wa tarhib. Dan satu lagi hukum ahkam itu dalam bentuk larangan, la taf'al, jangan buat kan. Itu jatuh pada haram. Asasnya begitulah kan, iaitu wajib dengan haram kan. Tinggal laginya wajib tu ada yang berbentuk suruhan yang kuat, wajib kan. Sehingga kalau meninggalkan yang wajib itu mendatangkan satu dosa. Satu suruhan yang kedua, suruhan yang tidak kuat panggil. Suruhan juga tetapi tidaklah jatuh kepada dosa kalau tinggal. Hanya tidak diberi pahala itu panggil sunat kan. Kita belajar dah ni kan. Cuma nak ulang kaji, nak muzakarah. Jadi targhib itu anjuran, iaitu suruhan, hukum yang pertama kan. Halal tu halal lah kan. Dalam bentuk perintah ni
Dia ada satu bentuk suruhan yang kuat, ia jatuh kepada kalau kita tidak buat perintah suruhan itu, jatuh kepada berdosa. Yang kita panggil wajib. Selagi tidak berdosa, tidak jatuh kepada haram dengan meninggalkan sesuatu yang wajib, tetapi hilang pahala ataupun kosong pahala. Umpama kalau kita kata semaya gak, hak wajib tu semaya fardu lah. Mana kalau kita tinggal tu berdosa, jatuh ke haram lah dia berlawan ni. Meninggalkan yang wajib dia jadi ke haram. Begitu juga melakukan yang haram, meninggalkan haram itu adalah wajib. Meninggalkan yang haram itu adalah suatu kewajiban fardu. Satu lagi semaya sunat. Semaya sunat itu kalau kita tinggal tak berdosa. Puasa sunat, sedekah sunat kan. Lawai bagi zakat. Zakat tu yang fardu, yang wajib. Adapun sedekah sunat ataupun haji yang sunat, haji yang kedua, yang ketiga tidak wajib lah tu. Wajib pertama kali dalam hayat umur kita. Umrah sekali kan. Tapi kali yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu jatuh ke ya sunat lah kan, istihbab. Tarhib ni ancaman. Nanti kita akan apabila Ustaz Yu putus setiap bui kita masing-masing ada ni, mudahlah untuk kita memahami ini secara mukaddimah dulu lah. Tarhib maknanya ancaman lah. Ugut tarhib dengan tarzib, ghin, raghabah maknanya menyuruh, menyarankan. Adapun tarhib menakutkan, ancaman kan. Jangan dibuat, la taf'al, jangan mencuri kan, jangan melakukan penipuan, zina, semua sekali lah, riba. Nanti kita akan belajar daripada masa ke semasa. Itu di bawah larangan tarhib. Tinggal lagi ada dua juga, sebagaimana wajib dengan sunat dia dilarangan. Suruhan sebagaimana kuatnya wajib, suruhan yang kuat wajib buat, meninggalkan berdosa. Sunat itu buat boleh pahala, tinggal tak berdosa. Haram pun sama, satu larangan yang kuat, maknanya kalau kita buat sesuatu yang haram dia jatuh berdosa. Okay. Umpama berzina, minum arak, judi kan, itu panggil satu larangan yang kuat, yang kalau kita melakukan yang larangan Allah itu boleh berdosa, jatuh ke berdosa dia panggil. Ada pun satu lagi makruh, larangan yang ringan. Tapi kalau kita tinggal sesuatu yang makruh itu dengan niat ikhlas kepada Allah SWT, maka dia boleh pahala. Kita tengok sedikit mukadimah dia. Kitabul Ilm, dimulai dengan Kitabul Ilmi. Keutamaan dalam belajar, targhib itu anjuran dalam belajar, gitu. Anjuran dalam belajar. Dimulai kitab targhib dan tarhib. Cuma memperkenalkan pengarang dia. Pengarang kitab ini masyhur lah, Imam Al-Munziri. Gelar dia Al-Munziri, nama dia Zakiyuddin Abdul Azim ibni Abdul Qawij ibni Abdullah ibni Salamah, pengarang kitab targhib dan tarhib. Nanti Ustaz Yu akan builah. Imam Hafiz Al-Munziri ni nama gelar dia lah kan. Hafiz Al-Munziri, Hafiz maknanya ilmuwan yang menguasai ilmu hadis, dan jumlah hadis dia hafal tu bukan puluhan lah kan, ratusan ribu semua sekali, dengan mata dia, dengan sanad semua sekali. Itu boleh dicok sebagai Al-Hafiz, Imam Al-Hafiz. Bukan Hafiz Quran, sebab dia punya disiplin ulama dulu kan, dia yang dituntut ialah menghafaz Al-Quran. Al-Hafiz Quran itu tak disebut kan. Artinya dia automatik nak jadi tokoh ulama salaf dulu, ulama silam dulu, dia wajib ngapa Al-Quran, sehingga tidak diberi gelar daripada Al-Hafiz. Ataupun Al-Hafiz dalam gelaran dia punya laqab ulama-ulama dulu ialah Hafiz yang menghafaz hadis-hadis, mati-mati hadis gitu, dengan jumlah-jumlah dia apa kan, tak tentu sekali. Tetapi dunia hari ini Al-Hafiz ialah hafal Al-Quran. Untuk membezakan seseorang yang tidak hafal Al-Quran, maka diletakkan Al-Hafiz, nama dia Al-Hafiz, itu hafal Al-Quran. Sedangkan ulama-ulama dulu tidak diberi nama, tidak diberi gelaran Hafiz kepada Al-Quran. Itu disebab automatik, mesti wajib dalam untuk mula-mula menjadi ulama, itu dia kena hafaz Al-Quran. Ulama-ulama dulu kan, wajib mesti menghafal Al-Quran. Ada apa Al-Hafiz itu ialah yang diberi gelaran kepada mereka-mereka ulama-ulama yang telah menguasai hadis satu dengan menghafaz matan-matan teks dia tu, nas-nas hadis. Al-Munziri nama gelar dia. Nama dia ialah Syekh Abdul Azim ibni Abdul Qawij. Dia panggil Zakiyuddin Syekh Munziri ni.
Imam Al-Hafiz Al-Muziri ni nama Zakiyuddin, itu pergelaran dia Zakiyuddin. Itu ulama Zaki, itu Zaki iaitu pintar, cerdik, orang yang pintar dalam agama, diberi gelar gitu, pengiktirafan. Ulama pengarang kitab targhib atau tarhib ni Zakiyuddin, maknanya orang yang cerdik, pintar, orang yang terkemuka dalam urusan agama. Nama dia Abdul Azim, kan? Imam Abdul Azim ibni Abdul Qawish ibni Abdullah ibni Salamah apa nama ni, Al-Misri, kelahiran Mesir dan meninggal di Mesir, kan, Fustat. Kalau sesiapa yang biasa pergi Mesir tu, ada nama satu kampung Fustat. Jadi dia dilahirkan di situ dan meninggal dunia pada tahun kelahiran 581, 956 meninggal dunia. Tak wajib ingat ni benda ni kan, cuma sebagai satu itu ya. Dalam umur dia 75 tahun Imam Muziri ni, kan. 581 kelahiran, meninggal dunia 956. Itu meninggal pun di negara kelahiran dia, itu di Mesir lah, kan? 11 tahun anak yatim lah Imam Muziri ni, pengarang kitab Targhib At-Tarhib ni. Usia umur 11 tahun, kedua ibu bapa dia tu meninggal dunia yatim. Tapi semangat belajar dia tu, semangat belajar sehingga dia boleh menguasai hafal Quran, itu satu hal lah, kan. Ulama-ulama dulu wajib hafal Quran lah. Cuma dia bersungguh dalam menghafaz hadis-hadis, kan, sehingga dicop gelaran sebagai Al-Hafiz, orang yang telah menghafaz ribuan hadis-hadis baginda Nabi SAW. Kita 40 pewarnanya, kan, gitu lah, ulama dulu. Baik, cuma antara pengiktiraf ulama keilmuan dan ketokohan kesungguhan dia dah belajar ni disebut oleh ulama, antaranya adalah Imam Al-Muradi, guru kepada Imam An-Nawawi. Daripada banyak-banyak anak murid Imam Hafiz Muziri ni, pengarang kitab Tarhib ni, ialah guru Syekh Imam kepada Imam Nawawi kita. Ada 40 lah, ada 40 Riyadhus Salihin, kan. Maka antara anak murid kepada Imam Al-Muziri ni, pengarang kitab Tarhib dan Tarhib, ialah guru kepada Imam An-Nawawi. Nama dia Syekh Diyauddin, gelar itu apa? Diyauddin, itu cahaya agama berkelipan ataupun kegemilangan. Diya, kan, yang bercahaya. Sebab dia punya keilmuan dia, ketokohan, kan. Jadi Muradi, Imam Muradi Diyauddin, guru kepada Imam Nawawi, anak murid kepada Imam Muziri ni, pengarang kitab Tarhib, susunan hadis kita nak belajar ni, penyusun kitab Tarhib, antara ialah anak murid dia Imam Muradi. Dia cerita bahawa pengalaman dia belajar dengan Syekh Muziri ni, kata Imam Muradi, guru pada Imam Nawawi, masa dia duduk pondok dulu lah masa di Mesir dulu di pondok, maka dia melihat kesungguhan guru tu, walaupun dia tu ulama besar dah, tetapi nak ayatnya kesungguhan dia dalam ilmu tu tidak pernah terhenti. Walaupun guru besar, artinya kita, kan, pun dalam proses talak dipanggil murajaah lagi, duduk dalam pembacaan. Aku dapati, kata Imam Muradi, guru kepada Imam Nawawi, anak murid kepada Imam Muziri ni, setiap kali aku bangun malam untuk murajaah pelajaran tu, untuk ulang kaji tengah-tengah malam ke apa, setiap kali clear ke rumah guru Syekh Muziri ni, Imam Hafiz Al-Muziri, curah semua pelita dia tu, kan. Curah artinya duduk jaga lah, bukan tidur lah, bukan kata gelak ke apa, kan. Maknanya duduk membaca. Jadi guru dah, syekh dah, kan, ulama besar dah. Dia disebut oleh Imam Al-Muradi, kesungguhan Imam Al-Muziri ni, Hafiz Al-Muziri ni, kecintaan dan kesungguhan dengan ilmu itu tidak leka dengan ilmu, walaupun makan dengan kitab. Kan, makan tu kitab lagi, bila-bila makan ke apa, kita jadi walaupun kita boleh belajar lah, kita boleh ambil pengajaran walaupun umur kita, artinya jangan sia-siakan umur kita ini. Biarlah kita ni berjinak dengan buku, kan? handphone padahal dengan teknologi ni, tapi tidak begitu. Duduk main WhatsApp lah, duduk main benda kongsi ke apa, duduk tengok 40 juta ni grup, kan, bukan sedua grup, kan. Grup ni habis masa, sedangkan leka galik, kan. Apa salah kalau lah aplikasi tu macam-macam tu dalam internet, dalam handphone kita, tapi tidak kotor, kan. Sebab dunia ni duduk dengan segala ilmu tu dalam tu ya. Kecuali kita orang tua tak pandai handphone, tak pandai IT tu, maaf tu lah. Baik. Jadi itu sedikit
perkongsian berkenaan dengan pengarang kitab ini, kesungguhan kita nak belajar kesungguhan dia, nak ambil pengajaran daripada kesungguhan dia. Baik, Kitabul Ilm, dia mulai Imam Munziri ni Al-Hafiz rahimahullahu taala memulakan karangan dia punya karangan kitab susunan kitab beliau ni dimulai dengan kepentingan ilmu lah, anjuran untuk kita belajar kan, perintah untuk kita belajar. Lalu mari hadis-hadis ni 10 hadis tu padahal baca 10 hadis okay? Dah tak ada kitab lagi ni kan. Hadis yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Boleh hafal. Dia saya petua ulama, kita nak kongsi juga ni. Petua ulama tu baca untuk menguatkan ingatan, kuat ingat, sama ada kita belajar, kita baca ataupun kita ulai kaji pelajaran. Sebelum kita ulai kaji menghafal tu kan, kongsikan petua ni, kata alim ulama orang tua kita tu, itu baca bismillahirrahmanirrahim, dia panggil singkatan dia basmalah kan? Basmalah itu apabila disebut basmalah itu ringkasan kepada ungkapan ataupun lafaz bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kan? Kita baca Fatihah tu lah semua tu kan, bismillahirrahmanirrahim, ataupun baca sebelum baca surah kan, surah lazim dia ada basmalah tu. Dia apa-apa nak ambil berkat supaya diberkati oleh Allah SWT, segala pekerjaan kita itu hendaklah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Jadi petua alim ulama kita, siapa yang memperkenal kita tahulah, daripada mulut ke mulut gitu kan, jadilah petua dia gitu, tak salah kan, walaupun bukan daripada hadis Nabi. Bob nak ambil berkat gitu, nak ambil petua, gak ambil berkat tu bukan daripada baca japi-japi kau apa sekali hak karut ilmu hitam ke apa. Itu bismillahirrahmanirrahim kan, yang mana ungkapan ya dalam baca itu ada nama lafzul jalalah kan. Ibu sultan bagi asma'illahil husna ialah Allah, dipanggil lafzul jalalah, lafaz keagungan Allah kan. Yang pada lafzul jalalah Allah itulah terhimpun padanya nama-nama 98 tu, Ar-Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malik, Allahu Al-Quddus, hafal kepada akhir sekali tu. 90 Allah mempunyai 99 asmaul husna. Ibu dia ialah sultan dia panggil. Raja bagi segala nama-nama itu. Hak 98 itu ialah hak tertinggi sekali ialah lafz jalalah Allah, dengan nama Allah lafz jalalah. Ada dua nama hak kanan kiri itulah, Ar-Rahman Ar-Rahim. 3 nama situ kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan kena mulai apa-apa aktiviti kan. Memulai aktiviti itu naik kenderaan kau masuk rumah kau apa sekalian, sebelum tidur kau bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim kan. Sebanyak terkandung huruf-huruf yang terdapat dalam basmalah bismillahirrahmanirrahim. Berapa saja kan? Bila sin mim alif lam lam ha alif lam ra ha mim nun alif lam ra ha ya mim 19 tu. Jadi kita baca ayat tawar ni, air mineral, beli hak mineral botol besar ke apa, hak 5 liter ke apa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, 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 cukup hembus. Jangan ludah takut ada covid ni mulut tu aja. Bukan anak ke apa kali kan. Minum. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali kata ulama. Kita daripada alun naubah pula baru 1 kali kan, rijalul ghaib jadi gaya-gaya pula kan begitu. Ada rakam, ada lain kan gitu. 41 kali niat kepada rijalul ghaib supaya dipelihara, dilindungi. Ataupun bahasa lain lagi pula gaya-gaya pula betul-betul ulama kata sebelum tidur baca basmalah bismillahirrahmanirrahim 21 kali supaya dilindungi kan. Petua dia panggil, ambil berkat ke apa. Tak ada hadis tak ada dalil yang kata kan Nabi bersabda ke apa, itu memang maudhu' lah, satu pembohongan yang disandarkan kepada Nabi. Namanya berkat, tak perlu 21 kali pakai leno dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tak hitung pun berapa tu, alhamdulillah lagi boleh kan. Tetapi kira jumlah tadi ada, dia panggil seni dia lah, dia panggil sipil dia, ya mungkin ulama mujarribah dia, tajribah dia kau kan nombor sekali tu biarlah nombor-nombor kali-kali tu kan, 21 kali, 41 kali, 50 kali, 100 kali ya. Antara petua kelebihan fadilah kan. Mujarribah ilmu cuba ujian apa ni panggil
uji kaji ulama kita baca satu kali basmalah bismillahirrahmanirrahim satu kali itu kan diperkenal segala hajat-hajat kan. Memoga kepada Allah dengan berkat bismillahirrahmanirrahim diulang satu kali, ya Allah pun mudahkanlah urusan hamba hak sulit apa payah ni jadi mudah ya Allah, insya-Allah lah dengan izin Allah kan. Jadi antara yang menguatkan ingatan supaya kita kuat dalam memahami, dalam belajar menghafal ni ialah baca ni tuan-tuan eh. Baca ayat awal bismillahirrahmanirrahim diulang 19 kali. Bika anak-anak cucu hak lemah hak betak hak dun hak benuk berapa mah sekali kan. Payah mu bukan kata nombor 1 nombor 2 nombor 3 nombor 30 nombor 40 gus mulai kelak acui petua-petua alim ulama kita ni hak dia kena ngapa tu kena ngapa tu kita hidup atas hukum adat gitu. Builah hai tawas apa nama ni sudah sego tu pun tak ke duk benuk situ kecuali dengan izin Allah SWT tak boleh waktu kita nak kata, tapi kena ambil hukum adat lah kan. Adat anak pandai tu kena baca, kena ngaji, kena olah kaji, jangan ambil berkat saja begitu kan. Sebab tu saya buat hukum dunia ni dia berkait dengan sebab musabab ke apa kan. Sebab musabab nak pandai kena belajar. Imam Syafi'i kita madah dia ta'allam hendaklah kamu belajar ilmu, walaisal mar'u yuladu aliman. Sebab seseorang itu hukum adat dipanggil lah, tidaklah apa nama ni dilahirkan dalam keadaan cerdik lah, lebih bijaksana lah, jadi pandang gitu. Nak kata mustahil tidak juga apa, tetapi hukum adatnya begitu tu hebat kan. Artinya dia kena ikut hukum adat. Hukum adat dia panggil sebab musabab gitu kan. Sakit ikhtiar, bubak ke apa boleh berdoa dengan Tuhan, sakit ikhtiar juga kan. Tawakal kita yang tinggi kepada Allah SWT. Tetapi syariat kita tidak menghalang, tidak mengharamkan asal pencarian ubat itu daripada sumber yang halal. Dia kena letak akidah kita itu sebagai satu ikhtiar kan. Itu tawakal juga. Tawakal yang benar ialah al-i'timadu ala Allah, kita bergantung kepada Allah. Mula-mula sekali kena hidupkan hati kita dengan Allah wal akhdhu bil asbab. Tapi kena ambil kira dengan sebab tadi kan. Sebab yang terhasilnya musabab kan. Sebab untuk pandai tu membaca tu sebab kepada pandai tu musabab dia panggil kan. Sakit untuk sembuh, musabab kepada sembuh tadi ialah ubat perantara lah. Maka ubat itu sebab kan, sebagai sebab kepada musabab yang terhasilnya sembuh. Okey. Covid kan, untuk melindungi diri kita satu ikhtiar lah. Tak usah ambil, tak usah anti vaksin kan, boleh lah dia mau anti vaksin pun kan. Tetapi janganlah, sepatutnya kita sebagai orang yang kalau faham batas-batas syariat apabila telah ditentukan oleh kajian, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul kan, dia patuh, dia akur, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum kan. Tak sudah amanah sendirilah, kita ada pemerintahan kan, kita ada sultan, kita ada apa nama ni pakar-pakar kan. Jadi hak demo tak sebab tidak paksa vaksin ni, tidak paksa basi dah hak isu vaksin ni kan. Tetapi duduk panas semua. Hak kita sedihnya ulama-ulama ilmu apa namanya ustaz-ustaz kita kan. Artinya kalau demo tak sah, bukan jadi satu masalah pun, tapi jangan lari lah apa nama ni menetap apa nama ni kajian menetap ada maslahah dia apa kita ni lah gitu. Sebab apa nama ni fatwa vaksin itu harus kan, keharusan. Dan kajian tidak memaksa pun kan, kecuali golongan-golongan tertentu yang telah diperwajib ataupun yang telah diperwajibkan. Jadi hukum wajib lah situ tu, sama ada wajib hukum ataupun wajib pentadbir lah gitu kan. Apabila pemerintah menetapkan bahawa golongan-golongan ini wajib kan, selepas mana dengan tidak ada kelonggaran tadi, kecuali ada kelonggaran. Okey, kita tu kembali kepada hak tadi. Okey, jadi tawakal tadi, antara pengertian tawakal yang sebenar ialah kita bergantung kepada Allah kan. Segala-galanya ditetap, dah sakit tu Allah yang menentu kan. Ubat penawar dan penyembuh tu Allah, itu akidah kita. Tetapi dalam hidup dunia ini, oleh kerana kita hidup dalam dunia, ya Allah Ta'ala menjadikan sunnah dia tu kan, sunnatullah, menjadikan bahawa kita kena menyusuli sebab musabab tadi okay. Ma'al akhli bil asbab. Tetapi dalam bergantung kepada Allah, hendaklah diikut segala ketetapan sebab musabab tadi. Wal kufru bil asbab. Tetapi hujung sekali ialah kena kufur dengan sebab tadi, sebab musabab tadi. Terhasilnya pandai tadi bukan kerana dengan usaha kita membaca. Kalau Allah menentukan, walaupun dia mengapa usaha untuk belajar berapa dia tu tutup pemahaman dia, kita tak faham
Faham, pandai dan kecerdikan itu adalah sumbernya datangnya ialah daripada Allah SWT. Kaya pun sama. Nak kaya kena usaha, sebab kepada kaya itu kena kerja, kena apa nama ni, bersungguh-sungguh cari PT ke apa.